Okay guys, kita bincang macam mana nak uruskan relationship antara table yang bersifat many to many. Ini adalah permasalahan biasa sebenarnya kalau kita melibatkan pengkalan data ataupun ERDBMS. ER tu maksudnya entity relationship, yang mana saya tunjukkan contoh yang mudah kat sini. Katakan kita ada students ataupun pelajar, yang mana pelajar ni dikehendaki untuk memilih beberapa short courses. Maksudnya pelajar ni boleh daftar lebih daripada satu short courses. Lebih daripada satu short courses. Yang mana short courses ini boleh didaftar oleh ramai orang pelajar. Ini adalah boleh kita namakan sebagai hubungan banyak ke banyak ataupun many to many relationship. Dalam ER diagram ataupun dalam ERDBMS, entity relationship DBMS, macam yang kita gunakan SQL, MySQL ke Oracle ke, yang ada SQL tu semua, kebanyakannya memang menggunakan ER diagram, ERDBMS, entity relationship DBMS. Yang mana bila kita nak daftarkan pelajar ni kepada short courses, dalam table short courses tu mesti kita simpan maklumat nombor matriks pelajar ataupun biasanya primary key pada pelajar. Kalau kita nak daftarkan kita tengok contoh je lah. Okay, ini adalah case yang mana student boleh daftar beberapa short courses, mungkin lebih daripada satu, dua, tiga, ataupun mungkin maksimum yang disediakan 10 pun katakan. So dia boleh daftar berapa banyak short courses yang disediakan. Dan short courses ni takkanlah ada seorang saja pelajar, mesti ada lebih daripada seorang pelajar. Mungkin dia maksimumkan 20 orang dalam satu masa ke, contoh dia, yang boleh daftar short courses tersebut. Jadi ini adalah isu yang biasa kita akan jumpa dalam ERDBMS, iaitu many to many relationship. Yang mana kadang-kadang kalau kita tak buat treatment yang betul, kita akan end up dengan dengan ini antara solution yang saya selalu jumpa lah, yang mana nombor matrix ini nak daftar short courses, dalam kolom short courses ni dia ada beberapa item primary key ataupun code short courses, yang mana dia dipisahkan biasanya dengan comma lah, kadang-kadang space. Ini adalah cara yang shortcut yang boleh dibuat lah, tapi dia bukan satu kaedah yang terbaik ataupun yang proper. Sebab untuk kes ini kita boleh tahu bahawa contohnya macam pelajar ni, dia pelajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombor matriks dia dah daftar CV01, FL01, LR01. Sebab kita takkanlah simpan dia punya nama short courses, kita simpan cuma dia punya code short courses saja. Okay, so apa yang saya cadangkan adalah kita split dia kepada ni, kita akan wujudkan satu composite table ni, yang mana di sini dia mengandungi maklumat pendaftaran. Contohnya macam student boleh daftar banyak kursus. Jadi dalam table student register short courses ini akan ada senarai nombor matrix dengan kod short courses, nombor matrix dengan kod short courses. Dan nombor matrix ni dia akan boleh berulang. Cumanya bila padanan dia tu tak bolehlah berulang lah kan. Macam student A boleh daftar kursus P. Okay, student B boleh daftar juga kursus P. Dan kursus P ni boleh didaftar oleh pelajar lain, pelajar A, pelajar B. Itu yang kita cuba cadangkan lah. Kalau korang nak tahu lanjut pasal composite table ni, korang study lah composite table, composite attribute. Yang mana ini adalah antara cadangan yang dibuat untuk proses normalization. So data ni M to M ni dia tak boleh berlaku dalam kita punya ER design ni. Kita boleh nampak
berlaku pada mungkin first level, tapi pada second level normalization korang kena pastikan yang tiada lagi many to many relationship. Sebab many to many relationship ni dia tak boleh nak implement dalam ERDBMS, tak boleh nak implement dalam database yang bersifat entity relationship macam MySQL, macam Oracle, MS SQL. Dia tak boleh. Dia kena kita pisahkan dia kepada konsep macam ni. So kita ada composite table yang mana students dengan student register short course ni dia boleh berhubungan, tapi dia lebih pada one to many relationship. Dan di sini student courses, short courses, dia lebih pada one to many relationship. Ini contoh dia lah. Kalau tadi mungkin rajah secara kasar, ini contoh dia macam mana data tu berhubungan pada table yang tengah ni. Table yang tengah ni adalah student register short courses. Table yang kiri ni adalah untuk students. Table yang kanan ni adalah table untuk short courses. Ni contoh data dia. Yang mana kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 7 ni, Azman Ali ni, dia mendaftar untuk FL01 dan IN01. So daripada sini kita boleh nampak lah macam FL01 ni boleh didaftar oleh beberapa ramai orang pelajar lah yang berbeza ni. FL01 dia dah tag kepada 1, 2, 3, 4, 5, 5 nombor matrix ni. So kat sini kita taklah simpan dalam tengah-tengah ni, dalam table yang tengah ni kita tak simpan nama apa, kita tak simpan nama pelajar, kita tak simpan nama kursus. Sebab kalau kita simpan kat dalam table tengah ni pun dia akan menyebabkan redundancy ataupun data tu berulang. So sebaiknya nama pelajar kita letak dalam table pelajar. Ini adalah table students. Nama kepada kursus short courses ni kita simpan sebagai SC title. SC title kita ada SC code, short course code. Ni kita ada short course title, kita ada short course code. So short course code ni saja yang akan disimpan dalam table yang tengah ni. So dia akan pairing, dia akan pairing kat situ. So kalau katakan kita nak tahu Azman Ali ni dah daftar subjek apa, daripada table yang tengah ni kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7 sudah daftar FL01. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ni sudah daftar IN01. Nak tahu IN01 ni kita kena rujuk kepada table yang ketiga, iaitu ni Ionic Basic ni. Kalau kita nak tahu FL01 kita boleh rujuk kepada kat sini Flutter Basic. Itulah caranya kita nak normalize keadaan di mana kita berhadapan dengan many to many relationship. Okay, many to many relationship. Dan kemudian yang ni cara yang tidak dicadangkan lah. Ini bukan kaedah yang dicadangkan. Boleh buat macam ni tapi korang akan ada masalah lah nanti kemudian hari. Sebenarnya cara ni pun saya pun tak pasti macam nak buat. Korang terpaksa split dia punya data ni dan kemudian tak tahulah. Yang saya cadangkan adalah buat normalization supaya many to many relationship tu tidak berlaku dan kita convert dia kepada one to many relationship dengan menggunakan composite table ataupun composite attribute. So that nanti korang akan dapat macam ni lah. Okay, kita split. Tapi mungkin treatment dia agak susah lah. Dan SQL dia pun nanti saya akan tunjuk macam mana. Kalau katakan kita nak senaraikan. Katakan kita nak senaraikan Azman Ali ni, student ni. Apa yang dia dah daftar. Yang tu saya akan tunjukkan juga. Macam mana nak paparkan data Azman Ali ni dah daftar short courses apa. Tu. Okay. So saya tunjuk implementation kita dalam table tadi. Okay, saya tunjuk ini adalah implementation kita dalam table. Okay, lebih kurang macam tu. So kita ada table ni. So table-table ni korang boleh dapat dari table SQL dump ni korang boleh dapat daripada GitHub page kita. Nanti korang boleh rujuk dalam kat bawah ni ataupun korang boleh rujuk dalam deskripsi video. Okay, dia punya link kepada semua shortcode ataupun SQL dump yang saya sediakan lah. So apa yang saya sediakan kat sini adalah satu table students. Ni merujuk kepada yang ni lah, table students. Dan table student register short courses. Ni panjang sikit nama dia. Student register short courses, nama dia panjang sikit.
Ini adalah table dia. Ini adalah data tambahan tapi saya rasa tak kritikal sangat. Yang penting adalah matrix number dengan SCC code ni. Dia pairing dia. Pairing dia tu yang kritikal. Dan kita ada table yang seterusnya iaitu short courses. Short courses ini. Ini adalah table short courses. Kita ada CV01 bla 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 dan kita ada title dia. SC code dengan SC title. So dalam table short courses ni yang kritikal adalah SC code dan SC title. SC code dan SC title. Dan dalam table students yang kritikalnya adalah ni nombor matrix number ni. Ni matrix number. Okay, matrix number. So korang akan perasan bahawa nanti dia akan buat pairing matrix number dengan SC code. SC code ni short course code. Yang ni adalah matrix number, ini adalah short course code. Matrix number dan short course code. Okay. So saya buat implementation ni secara kasar ya. Mungkin ada beberapa flaw yang akan berlaku. Tapi saya nak tunjuk macam mana proses ini kita boleh translate kepada PHP. Okay, saya nak tunjuk macam mana proses ni boleh translate kepada PHP. So mula-mula saya akan buat satu borang. So borang ini akan mengandungi senarai kursus yang ada daripada table short courses. Okay, ini adalah senarai kursus yang ada daripada short courses dan saya akan letak dalam form student register short courses. Ini form dia. Nama dia form students register short courses. Ini ada dalam github.com/Khairul-Nizam/ dalam tu. GitHub mana? Okay, dalam tu. Dalam github.com/Khairul-Nizam/new system. Dalam tu ada kod dia semua. So korang study betul-betul form students register short courses. Saya tak buat satu-satu lah kod ni sebab ambil masa. So kod ni agak panjang. So saya akan cerita sikit lah apa yang penting untuk kita develop dia punya short course. Short course list. So dalam short course list ni saya introduce sikit checkbox, penggunaan checkbox. Dan untuk checkbox yang mungkin ada data yang berulang untuk benda yang sama, so kita buat array kat sini lah. Kita buat array. Ini critical. Yang ni critical. So checkbox ini akan di-generate secara dynamic menggunakan arahan daripada MySQL punya database treatment lah. Okay, dia akan di-download daripada table kita. Sebab kita nak generate data ni secara dynamic, bukannya kita hard code. Kalau kita hard code, dia tak jadilah sistem. Sebab dalam kita punya sistem nanti, senarai short courses ni, dia akan mungkin bertambah ataupun berkurang, ataupun dibuang, ataupun ditambah. So, dia akan berlaku perubahan. Kalau kita buat secara manual pada interface kita, dia akan hadapi kesukaran masa depan bila kita buang short course, kita tak offer short course tersebut, ataupun kita tukar short course, ataupun short course tu kita ubah sikit dia punya content ke whatever it is. So ini adalah cara macam mana kita nak generate secara dynamic lah. Okay, ini dia fetch daripada database, lepas tu dia daripada table short courses dan kemudian disenaraikan. So kalau nak tengok dia punya saya rasa kita tengok teruslah dia punya implementation. Okay, kita tengok terus dia punya implementation. Yang mana form register short courses. Ni. Ini adalah form register short courses. Ini mungkin ada error sikit sebab benda ni tak sepatutnya ada kat sini. Tak apa. So ini adalah senarai ni. Saya akan search pelajar. Kita akan pergi kepada pelajar mana? Atas ni kot. Okay. So dia punya flow macam tu lah. Bila kita pergi kepada show details, ini adalah dia punya content, boleh update. Oh tak, ini tak boleh update. Ini lebih kepada show details sajalah. So kat sini ada register short courses. So kalau korang klik kat sini, pergi kepada form show, lepas tu klik di sini. Ini dia punya implementation. So user boleh okay. User boleh pilih, pelajar boleh pilih apa kod yang short courses yang dia nak. Lepas tu dia boleh klik save ni lah. Klik save. Sebab tadi flow dia macam ni. Kita pergi kepada search student ni.
dan saya akan pergi kepada student 12351. 12351. Lepas tu saya akan klik kepada form show ni. Klik pada form show ni, kita akan nampak kat bawah ni short courses yang didaftar oleh 12351, iaitu pelajar ni lah. Ni pelajar ni. Ini pelajar ni 1351. Okey. So bila kita ini dia belum daftar lagi. Dia belum daftar lagi. Maksudnya maklumat 1351 ni tidak ada lagi kat dalam table yang tengah ni. Yang tengah ni kan, table yang tengah ni dia tak ada lagi. 1351 tak ada. 1351 tak ada. 1351 tak ada. 1351 tak ada. So, sebab tu dia daftar, dia paparkan sini, student has not registered any short courses yet. So saya sediakan link di sini. Okey, sediakan link di sini. Dan kemudian kita akan pilih, mungkin saya nak pilih 3 saja, iaitu 2 sajalah, Flutter dengan Ionic. Flutter dengan Ionic. Saya akan pilih pelajar ini, 2 subjek ni dia akan daftar. Ini interface yang tak perfect lah. Kau boleh fikirkan cara lain yang lebih praktikal. Tapi sekarang ni saya nak tunjukkan proof of concept je lah. Okay, ini adalah ni desktop verification dan save register. So kalau kita akan lihat nanti dia akan berlaku 2 kali insert. Okay, dia akan berlaku 2 kali insert. Satu untuk dia insert FL01. Ni. Satu lagi dia akan insert untuk IN01. IN01 iaitu ni. So macam mana benda ni kita buat? Kita tengok dalam save student register short courses. Save student register short courses. Sini. Dia berada dalam file save student register short courses. Dalam save student bla 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 ni dia akan berlaku loop, yang mana loop ini akan menyebabkan insert berlaku 2 kali. Kalau data yang dipilih tu adalah 3, so loop tu akan berlaku 3 kali lah. Ni yang for each ni. Setiap satu yang tick oleh pelajar, setiap satu yang ditik oleh pelajar ni, iaitu FL01 dan NN01, dia akan loop 2 kali. Sebab apa? Sebab ada 2 data yang dia akan masukkan, iaitu insert into bla bla bla. Insert into student register course, dia akan masukkan ni, dan dia akan masukkan value ni daripada matrix number dengan kod. Okay, so bila berlaku macam tu, kita akan nampak dalam database, ni, dia dah masuk dah. Dia dah masuk 51, dia dah masuk 51. Sorry. Dia dah masuk 51, dia dah masuk 51. Ni. Sekejap zoom ya. Iaitu FL01 dan IN01. So dengan adanya kaedah macam ni, kita boleh trace bahawa student 51 ni dah daftar FL01 dan dia daftar juga IN01. So itu adalah yang kita namakan sebagai many-to-many relationship. Many-to-many relationship. So apabila kita dah daftarkan ini, dah simpan dalam database, bahagian bawah ni, dia akan keluar include display register short courses. Saya dah split kepada file yang lain lah. Nama dia display register short courses. Display register short courses ini ada di sini. Okay, so apa yang dia buat dalam display register short courses ni agak taklah kompleks sangat. Tapi apa yang dia buat adalah dia akan cuba dapatkan name pelajar, matrix number, short course pelajar, short course code dengan short course title. Short course code dengan short course title. So macam mana dia buat calculation ataupun macam mana dia buat search ini, dia akan pastikan satu matrix number dia lah, matrix number. Matrix number. Mula-mula dia akan cari matrix number 5151. Tu 5151. Kemudian dia akan cari, dia ada n kat sini, matrix number yang mana matrix number tu sama dengan yang ada kat sini. Yang ni sama dengan ni. So dia cari 1351, dia akan dapat 1351 dan 1351. Dua ni dia akan dapat. Dan kemudian bila dia nak fetch data daripada title, source code title, dia kena juga buat comparison ini, student short course dengan short course code. So dia akan compare juga short course ni IN01 ni
dia akan capture juga data daripada short courses punya table. Ni IN01. So dia akan capture ni juga. Dia akan capture ini dengan ini. Okey, itu yang berlaku. SQL dia panjang sikit, mungkin panjang sikit. Dan kemudian saya akan paparkan apa yang saya retrieve dalam ini dengan menggunakan macam biasalah iteration. Okey, kita paparkan dalam iteration. Sebab ini ada melibatkan beberapa record. Ada possibility untuk beberapa record. Kalau record dia tu 10, 10 lah. Contoh dia. Saya patah balik kepada ni. Pada search student. Okey, saya boleh lihat kat sini. Show. Dia dah ada dah data. Dia dah ada data tentang apa yang dia dah register tadi. Okey, kalau katakan kita lihat Abu Bakar Atan. Dia dah daftar belum Abu Bakar Atan ni? Dia belum daftar. Okey, bagus. Kita klik pada sini, short course register 123 453. 123 453. So saya katakan saya ambil semua. Sebab seorang pelajar boleh daftar banyak. Saya tak limitkan lah. Banyak tu maksimum 3 ke. Dia possible untuk boleh select semua. So ini akan daftar semua kursus. Save register. So bila kita pilih banyak kursus, so dia akan ada generate insert into ni beberapa kali lah. Kalau ada 6 kursus yang dipilih, 6 kali lah dia generate insert into. Sebab apa? Sebab dia nak accommodate pelajar ni dengan kod kursus. Pelajar ni dengan kod short course. Pelajar ni dengan short course yang ketiga dan seterusnya lah. Okay, so bila kita dah key in tadi, data tadi, kita dapat selection. Kita lihat Abu Bakar Atan, klik sini. Pada bahagian show form. Pada bahagian show saya letak dia dalam show. Ni dalam show ni, form show. Dia akan nampak kat bahagian bawah ni semua kursus yang dah daftar tadi. Sebab dia ambil semua kan. So semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okey, ada 6. So semua ni dah didaftarkan pada nombor matriks beliau 135457. So kalau kita dapat kat sini, sebenarnya ini adalah function yang kita generate dalam ni dalam SQL yang panjang-panjang ni lah. Okay, SQL yang panjang-panjang. So kat sini saya cuma paparkan name kepada nama student tersebut, matrix number dia, SC code dan SC title. Dan kemudian saya akan compare. Saya kena capture daripada 3 file tu lah. 3 kombinasi file, 3 kombinasi table tadi. Kita ada table students, table yang ke tengah tu, dan table short courses. Ini datang daripada sini. So table yang pertama students, table yang kat tengah ni ataupun composite table, student register short courses, dan table yang ketiga ni short courses. So kita ada 1, 2, 3. Sebab tu SQL kita melibatkan 3 table yang berbeza tadi. Kombinasi dia. So macam mana nak dapatkan relationship dia tu? Pertama kita kena check student sama dengan, itu kita akan cari ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini saja yang kita nak ambil. Ini saja yang kita nak capture content dia. Untuk Azman Ali saja. So bila kita nak capture untuk Azman Ali saja, kita kena define apa nombor matrix dia. Dan kemudian kita akan cari yang mana student matrix ni sama dengan yang didaftar yang kat tengah tu. Maksudnya 157. Ni 157 sama dengan 157 ni. 157, 123 457. Ni 123 457. Ini dia akan capture dari sini. Dan kemudian untuk dapatkan maklumat short course title, dia akan rujuk ni FL01 apa? FL01 yang ni. Dan IN01 dia ambil yang ni, Ionic. Dua ni. Dia akan ambil dua ni. Table tengah ni akan rujuk kat sini. Label tengah ni akan rujuk kepada table yang ketiga. Table tengah ni akan rujuk kepada table 3. Untuk dapatkan maklumat short course title. Itu mungkin macam tu lah. Mungkin dia akan a bit complex sikit dia punya SQL. Tapi itu treatment yang lebih elok lah untuk kita uruskan what we call as composite attribute ataupun composite table
yang disebabkan oleh many to many relationship asalnya. Kita tak nak many to many ni berlaku. Kita akan dapati benda many to many ni berlaku. Cumanya macam mana nak buat treatment dia untuk ER, kita terpaksa split dia. Bukan macam ni. Ini cara yang mungkin tak proper. Kita akan split dia kepada composite table supaya students ni boleh berhubung kepada short courses yang dia dah daftar menggunakan table student register short courses ini. Ini adalah contoh dia lah. Mungkin ada contoh lain ataupun senario lain yang mana korang boleh apply kepada isu ini, iaitu many to many relationship. Okay guys, pastikan korang subscribe, komen, like, komen 10 kali pun tak apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.